Bismillahirrahmanirrahim. Peranaan para muslimat sahabiyat radhiyallahu anhunna. Para sahabiyat, yakni sahabat-sahabat muslimat mukminat kalangan perempuan, radhiyallahu anhunna, telah terlibat dan memberi sumbangan tenaga yang besar dan penting di dalam peperangan Uhud ini. Di samping ada yang terlibat di medan pertempuran seperti Ummu Nusaybah radhiyallahu anha, ada juga yang menjalankan urusan memberi rawatan kepada yang luka dan menyediakan makan minum kepada muhajirin yang menghabiskan masa dan umurnya di medan jihad. Di antara mereka ialah Ummu al-Mu'minin Aisyah radhiyallahu anha, Fatimah Zahra radhiyallahu anha, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ummu Sulaim, Ummu Aiman dan lain-lain radhiyallahu anhunha, menunjukkan bahawa para muslimat juga terlibat di dalam perjuangan menegakkan Islam mengikut bidang dan kedudukan dia. Bukan ada yang bertempur di medan perang. Ummu Nusaybah, bila Nabi dikepung oleh musuh, dia sama-sama mempertahankan Nabi sehingga luka dalam perang itu. Muslimat ada yang menyediakan bekalan, merawat mereka yang luka. Dan disebut lagi dalam kitab sirah, bila tengok Nabi, berita Nabi sudah wafat, sudah dibunuh, ada yang terpinga-pinga balik ke Madinah. Dan di sana ada kumpulan muslimat sahabiyat yang sedang menunggu-nunggu berita. Lalu mereka beritahu Rasulullah sudah terbunuh, sudah syahid. Lalu muslimat ini ambil batu, lontar lelaki ini, pergi semula balik. Mengapa kamu ni balik? Bila Nabi mati, patut mati dengan Nabi. Balik apa? Lontar dengan batu. Disebut dalam kitab sirah. Itu kisahnya. Mereka juga bersemangat. Perkara yang menarik dalam peperangan Uhud, walaupun peperangan menjadi satu pukulan dan pengajaran yang pahit kepada umat Islam, tetapi di dalamnya penuh dengan pengajaran. Di antaranya ialah pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum. 70 orang di kalangan mereka yang syahid. 70 orang syahid dalam perang Uhud ini. 70 orang gugur, syahid, terbunuh dalam perang Uhud. Dapat kelebihan, syahid diberi oleh Allah Ta'ala. Kalau dalam perang Badar dulu, mereka berjaya membunuh 70 orang musuh. Sekarang mereka syahid pula 70 orang. Allah Ta'ala jadikan begitu. Walamma asabatkum musibatun qad asabtum mithlaha qultum anna hadha qul huwa min 'inda anfusikum innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Dan apabila kamu ditimpa musibah dalam perang Uhud, lalu kamu bertanya, anna hadha, mengapa jadi begini? Mereka tanya, anna hadha, mengapa jadi begini? Tidakkah kita ni benar, kita ni betul, kita berjuang Islam dengan Nabi? Mengapa jadi begini? Sahabat 70 orang mati, luka-luka termasuk Nabi sendiri. Nabi tak kebal, luka dalam perang Uhud, patah gigi. Anna hadha, mengapa begini? Qul huwa min 'inda anfusikum. Kata wahai Muhammad, itu dengan sebab diri kamu sendiri. Dengan sebab diri kamu sendiri. Kamu tak ikut arahan Nabi supaya jaga bukit yang strategik, bukit yang penting. Nabi dah pesan, jangan tinggal bukit ini sekali-kali. Tetapi oleh kerana ada harta-harta yang banyak yang ditinggalkan oleh musuh, orang lain pungut harta, berasa harta itu boleh ke orang lain, nak juga tinggal pos yang dikawal oleh mereka. Tinggal pengkalan, tinggal ketua je. Ketua arah, tak ikut ketua. Lari, tak apa kita dah menang, tak apa kita dah menang dah. Tinggal tempat yang ditugaskan dengan sebab diri kamu sendiri. Innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Allah Ta'ala Maha berkuasa. Dan Allah Ta'ala nak uji siapa yang beriman dan siapa yang munafik. Rasulullah SAW
bersabda, akulah yang menjadi saksi kepada mereka pada hari kiamat nanti. Sesungguhnya tiada berdarah oleh seseorang itu dalam perjuangan untuk menegakkan agama Allah, malaikat Allah akan membangkitkannya dia pada hari kiamat nanti dalam keadaan berdarah. Warnanya warna darah, tetapi baunya bau kasturi, meski kasturi yang sangat harum baunya. Nabi kata, ingat, mereka yang luka dalam perang ataupun mati dibunuh dalam perang, berlumuran dengan darah, di hari kiamat nanti mereka dibangkitkan dengan luka itu, dengan darah itu, dibangkitkan dengan luka itu. Warnanya warna darah, tapi baunya bau kasturi yang harum pada hari kiamat kelak. Dengan sebab itu, mayat para syuhada tak boleh dimandikan. Ditanamkan begitu saja, ditanam. Mengikut mazhab, tak boleh dimandi, ditanam dengan tidak disembahyangkan jenazahnya. Ada ulama kata disembahyangkan jenazahnya, disembahyangkan juga. Hamzah diberi penghargaan sebagai Sayyidus Syuhada, penghulu orang-orang yang mati syahid. Sayyidina Hamzah diberi gelaran penghulu orang yang mati syahid. Disebut dalam hadis, Sayyidus Syuhada Hamzah bin Abdul Muttalib wa rajulun qama ila imamin jairin fa'amarahu wa nahahu faqatalah. Rawahul Hakim fil Mustadrak. Penghulu orang mati syahid itu ialah Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib, dan seorang yang berani kalangan umat aku, yang bercakap di hadapan pemimpin, raja, pemerintah yang zalim, menasihatnya, menyuruh dan melarang. Dengan sebab itu dia telah dibunuh. Dibunuh dengan sebab dia menegur pemerintah yang zalim. Maka dia jawab penghulu orang mati syahid dengan Sayyidina Hamzah. Apabila melihat mayat bapa saudaranya dan saudara sesuanya Rasulullah SAW, kelihatan sangat sedih. Pada masa itu ibu saudaranya Safiyah radhiyallahu anha ingin melihat mayat Hamzah, tetapi Rasulullah SAW meminta supaya Az-Zubair anak Safiyah membawa ibunya pergi agar jangan melihat mayat Hamzah yang dicincang itu. Tetapi Safiyah berkata, mengapa? Aku sudah tahu dia dicincang. Itu semua kerana Allah. Adakah kita tidak reda kepada apa yang berlaku? Aku akan menghadapinya kerana Allah dan bersabar insya-Allah, kata pada Nabi. Nabi tak beritahu, nak tengok juga. Tak apa, aku boleh sabar. Itu telah ketentuan Allah. Setelah dia melihat mayat Hamzah, dia terus sembahyang, berdoa dan beristighfar untuknya. Anah ni mengatakan boleh semayang kepada jenazah syuhada. Diriwayatkan bahawa Nabi selepas berapa lama Nabi pergi ke Uhud dan menyembahyangkan jenazah syuhada itu. Tunah ulama mengatakan disembahyangkan. Mayat Hamzah diperintahkan supaya dikebumikan bersama dengan Abdullah bin Jahsh, sepupu dan saudara sesuanya. Ibnu Mas'ud menceritakan, aku tidak pernah melihat Rasulullah SAW menangis seperti menangisnya kepada Hamzah. Nabi sangat sayang dan hormat pada Hamzah, pak saudara dia. Nabi sangat sedih. Di antara yang syahid juga ialah Mus'ab bin Umair yang memeluk Islam dan menghadapi ujian di Mekah. Mus'ab bin Umair, seorang sahabat yang masuk Islam, susah dengan sebab masuk Islam, susah kehidupannya, diuji di Mekah dan berhijrah. Di antara mereka juga ialah Anas bin An-Nadhr. Anas bin An-Nadhr adalah radhiyallahu an, di mana ketika dia masih dalam keadaan nazak, dia berkirim salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masa dia nazak luka, sahabat dia, kawan dia dekat, aku salam ke Nabi.
sampaikan salam itu ke Nabi dan beritahu bahawa dia telah mencium bau syurga seolah-olah syurga itu berada berhampiran dengan Bukit Uhud. Beritahu ke Nabi, aku bau syurga dekat dia, dekat Bukit Uhud. Tuhan tunjukkan kepada dia, nampak alam barzakh, nampak alam akhirat, untuk menguatkan semangat. Di mana mayat Anas telah dicincang dengan dahsyat sehingga tiada siapa yang dapat mengenalinya. Siapa tak kenal muka dicincang, malaikat adik perempuannya yang mengecamnya melalui jarinya. Adik perempuan dia kenal, tengok jari dia, kenal jari adik-beradik kita kenal, tengok jari kenal. Di samping itu terdapat seorang sahabat yang dimandikan oleh malaikat, iaitu Hanzalah, yang baru berkahwin dan tidak sempat bermandi junub. Seorang sahabat nama Hanzalah tak sempat mandi junub, pergi berjihad. Lalu Nabi kata, aku tengok malaikat memandikan dia. Di antara yang syahid juga ialah seorang yang asalnya menganut agama Yahudi. Seorang yang menganut agama Yahudi bernama Mukhairik. Dia mengajak kaumnya menyertai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan berkata, dia berucap berkaum dia, kaum Yahudi, wahai orang-orang Yahudi, kamu semua telah mengetahui kewajipan kamu menolong Muhammad. Kamu tahu kamu wajib tolong Muhammad. Disebut dalam Quran. Disebut dalam surah Ali Imran bahawa nabi-nabi zaman dulu minta pengikut-pengikut dia pada ikrar kalau sempat dengan nabi akhir zaman akan berjuang dengan nabi itu, akan menolong dan berjuang, beriman dan berjuang dengan nabi itu. Maka Mukhairik kata, mari tolong nabi ini, Rasul, tolong. Mereka menjawab, hari ini hari Sabtu. Kata Yahudi, hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari yang pantang, bukan penting, yang pantang. Pantang tu silap aja. Yang pantang bagi mereka bekerja. Orang Yahudi tak boleh kerja pada hari Sabtu. Dia minta dengan Tuhan supaya satu hari dia tak boleh kerja. Minta dengan Tuhan. Dia minta dengan Tuhan. Tuhan berilah. Hari Sabtu tak boleh buat apa. Tuhan uji dengan laut. Iaitulah datang ikan yang banyak pada hari Sabtu, duduk tepi laut. Kerja muka jadi nelayan. Pada hari Sabtu mari ikan. Lain pada hari Sabtu ikan tak mari. Tuhan uji dia. Kawan ikan sabar, dekat pula pada hari Sabtu. Dia minta hari dia tak boleh kerja. Tuhan beri hari Sabtu, Tuhan uji. Kaum Yahudi ni akhirnya tak tahan. Tak tahan, turun ke laut pada hari Sabtu. Lalu Allah SWT jadikan mereka qiradatan khasi'in, kera-kera yang hina. Buah jadi kera. Tuhan jadikan itu. Itu berlaku pada kaum Yahudi. Mukhairik menjawab, tidak ada halangan kamu keluar pada hari Sabtu. Tak ada halangan kena ikut keluar hari Sabtu. Kerana kita dah janji tolong Nabi ini. Dia tidak mengendahkan sikap kaumnya dan terus keluar bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam peperangan Uhud, sehingga kan gugur syahid. Dia mati syahid dalam perang itu. Diriwayatkan dia berjumpa dengan Nabi, dia wasiat kalau dia mati kebun-kebun dia sedekah fi sabilillah. Fi sabilillah, wakaf sabilillah kebun dia. Dia banyak kebun. Apabila dia beritahu kepada Rasulullah SAW, baginda bersabda, Mukhairik adalah sebaik-baik Yahudi, kata Nabi. Sebaik-baik Yahudi, dia mati syahid. Di antara yang syahid juga ialah seorang yang bernama Ammar bin Sabit. Dia pernah diajak kepada Islam, tetapi tidak mahu. Dia ajak masuk Islam, dia tak mahu masuk Islam. Tiba-tiba pada hari peperangan Uhud, dia dijumpai dalam keadaan nazak. Dia pergi perang sama, nazak. Apabila ia ditanya mengapa dia datang berperang, dia menjawab bahawa dia telah beriman kepada Allah dan Rasulnya, kata dia. Apabila diberitahu kepada Rasulullah SAW, baginda menjawab, dia masuk syurga. Berhubung dengan peristiwa ini, Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, dia masuk syurga dengan tidak pernah bersemayang. Orang masuk syurga tak pernah semayang sekalipun, tak sempat semayang.
Dia pergi berjihad ikut Nabi, tak ada belajar semayang, tak ada apa, mati masuk syurga dia. Terdapat seorang bernama Khazmah, dia berperang di pihak tentera Islam dan berjaya membunuh 7 atau 8 orang musuh. Dia dijumpai dalam keadaan luka parah. Kemudian dia pulang ke rumah. Dia memberitahu bahawa dia berperang kerana mempertahankan kaumnya, bukan kerana masuk Islam. Dia tak masuk Islam, mempertahankan kaum. Oleh kerana tidak tahan menghadapi kesakitan, dia membunuh diri. Dia bunuh diri. Apabila diberitahu kepada Rasulullah SAW, baginda bersabda dia masuk neraka, kata Nabi. Dia masuk neraka dia ni. Pegang lihat Nabi, tapi bukan kerana Islam, kan mempertahankan kaum. Bunuh diri pula. Bermunajat menurut riwayat Imam Ahmad radhiyallahu anhu rahimahullah, setelah berundurnya tentera musyrikin, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh para sahabat berdiri dengan mengadakan saf sambil bersabda kepada mereka, betulkan saf sehingga aku memuji Tuhanku. Berbaris, betulkan saf, aku nak puji Tuhan. Setelah mereka semua berada dalam saf yang betul, Rasulullah SAW pun bermunajat dengan sabdanya, Allahumma lakal hamdu kulluh, Allahumma la qabita lima basat, wa la basita lima qabat, wa la hadi'a lima adlalt, wa la mudilla liman hadait, wa la mu'ti'a lima mana'at, wa la mani'a lima a'tait, wa la muqarriba lima ba'atta, wa la mub'ida lima qarrabta. Allahumma absud alaina min barakatika wa rahmatik wa fadlika wa rizqik. Allahumma inni as'aluka an-na'imal muqim alladhi la yahulu wa la yazul. Allahumma inni as'aluka al-'auna yawmal 'ailah wa la amna yawmal khawf. Allahumma inni 'a'idun bika min syarri ma a'taitana wa syarri ma mana'tana. Allahumma habbib ilaina al-iman وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتونين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك واجعل عليهم خزيك وعذابك. Allahumma qatilal kafaratil ladina utul kitab ilahal haq. Maksudnya, ini doa Nabi lepas perang Uhud. Wahai Tuhanku, bagimu pujian semuanya. Wahai Tuhanku, tiada siapa yang dapat menahan apa yang engkau berikan. Tiada siapa yang dapat memberi apa yang engkau tahankan. Tiada siapa yang dapat memberi petunjuk kepada sesiapa yang engkau hukumkan kesesatannya. Tiada sesiapa yang dapat menyesatkan sesiapa yang engkau beri petunjuk kepadanya. Tiada sesiapa yang dapat memberi kepada sesiapa yang engkau tegahkan pemberian kepadanya. Tiada yang dapat menghalang sesiapa yang engkau berikan kepadanya. Tiada sesiapa yang dapat menghampirkan sesiapa yang engkau jauhkan. Tiada sesiapa yang dapat menjauhkan sesiapa yang engkau hampirkan. Ya Tuhanku, hulurkanlah kepada kami daripada keberkatan-Mu, rahmat-Mu dan kurnia-Mu. Wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu nikmat yang tetap, yang tidak terhalang dan tidak hilang. Wahai Tuhanku, aku memohon kepadamu pertolongan di hari kesempitan, keamanan di hari takut. Wahai Tuhanku, aku berlindung denganmu daripada kejahatan yang engkau jadikan berlaku kepada kami dan kejahatan yang engkau tegahkan kami. Wahai Tuhanku, jadikanlah kami ini kasih kepadamu iman dan biasa, dan hiaskanlah iman itu di dalam hati-hati kami. Jadikanlah kami benci kepada kufur, fasik dan maksiat, dan jadikanlah kami termasuk di kalangan orang-orang yang mendapat petunjuk. Wahai Tuhanku,
Matikanlah kami di dalam Islam, hidupkanlah kami di dalam Islam, dan masukkanlah kami di kalangan orang-orang yang soleh, bukannya hina dan fitnah. Wahai Tuhanku, perangilah orang-orang yang kafir, orang-orang kafir yang membohongi Rasul-Rasulmu dan menyekat jalan agamamu. Jadikanlah ke atas mereka azab seksamu. Wahai Tuhanku, perangilah orang-orang kafir ahli kitab. Wahai yang benar, Tuhan yang benar. Itu doa Nabi pada hari perang Uhud. Jumlah yang gugur, jumlah para syuhada ialah seramai 70 orang. Kebanyakannya dari kalangan Ansar. Paling ramai gugur kalangan Ansar orang Madinah. Padahal mereka ni bukan orang Mekah. Pertahankan Nabi yang datang dari Mekah. Kenapa? Kerana Islam. Iaitu 65 orang dari kalangan Ansar, manakala 4 orang dari kalangan Muhajirin, dan seorang berbangsa Yahudi yang masuk Islam, yang mati dalam perang Uhud. Bagi pihak musyrikin pula sama 22 orang. Orang kafir 20 orang mati. Jadi Tuhan uji orang Islam dalam perang Uhud. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Pulang ke Madinah setelah selesai mengebumikan para syuhada, iaitu orang-orang yang mati dibunuh dalam perang Uhud, dan bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah. Maka Rasulullah SAW pun bertolak pulang ke Madinah. Di sana lahirnya kasih sayang yang tulus ikhlas kepada Rasulullah SAW yang diluahkan oleh para muslimat radhiyallahu anhunna, sebagaimana telah ditunjukkan oleh muslimin di medan pertempuran, di mana perang Uhud ini memberi hikmah yang besar. Walaupun mereka menerima pukulan yang dahsyat, menyebabkan 70 orang mati syahid, ramai yang luka-luka, cedera, termasuk diri Nabi SAW. Patah giginya dan berdarah pipinya. Ini berlaku. Di mana peristiwa ini menyebabkan para sahabat menunjukkan kasih sayang yang lebih kepada Rasulullah SAW. Kalau kaum muslimin ditunjukkan dalam medan perang, muslimat pula ditunjukkan setelah pulang dari medan perang itu. Di sana ada kisah-kisah yang menarik. Pertama-tama ialah Himnah radhiyallahu anha, seorang sahabiyah, sahabat perempuan muslimah. Nama dia Himnah radhiyallahu anha, yang bertemu Rasulullah SAW dalam perjalanan pulang. Apabila Rasulullah SAW memberitahu berita kematian bapa saudaranya Hamzah. Hamzah bapa saudara dia, ni sepupu Nabi Himnah ni. Dia beristirja', dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu istirja'. Dan beristighfar, astagfirullah. Apabila dia beritahu saudaranya Abdullah bin Jahash gugur, dia beritahu abang dia Abdullah bin Jahash gugur, dia beristirja', dia sebut inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dan beristighfar. Dan apabila diberitahu suaminya juga telah gugur, diberitahu suami dia gugur, syahid, tiba-tiba dia meraung, tidak dapat menahan perasaan. Lalu Allah Ta'ala bersabda, sesungguhnya suami itu mempunyai kedudukan yang besar di sisi perempuan, kata Nabi. Dan sebab itulah
Bila sebut pak saudara, sebut adik-beradik, dia tahan. Sebut suami, tak tahan. Ini seorang. Ada pun seorang muslimat dari kalangan Bani Najjar. Bani Najjar ialah kalangan Ansar. Diberitahu suaminya, bapanya dan saudara lelakinya telah gugur syahid. Diberitahu kepada dia, ayahmu, suamimu gugur syahid, abangmu gugur syahid. Tiba-tiba dia bertanya, bagaimana pula Rasulullah? Rasulullah bagaimana? Tanya Nabi. Suami dia, adik-beradik dia, ayah dia, tak ada apa-apa dia tahan. Tanya Nabi. Lalu diberitahu kepadanya bahawa Rasulullah SAW dalam keadaan baik, Rasulullah baik, tak ada apa-apa. Perempuan itu tidak berpuas hati lagi dengan berkata, tunjukkan kepadaku di mana dia sekarang sehingga aku dapat melihatnya. Tak percaya Rasulullah selamat tak? Mana Rasulullah? Perempuan itu bertemu dengan Rasulullah SAW. Ia berkata, setelah ia mengetahui bahawa Rasulullah dalam keadaan selamat, maka musibah yang menimpaku menjadi kecil sahaja, kata dia. Tok lelaki mati, adik-beradik mati, suami mati kecil je, asal Rasulullah selamat. Ini seorang. Ini hebat. Ibu bersa'ad bin Mu'az. Ibu bersa'ad bin Mu'az datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Sa'ad memperkenalkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini mak dia. Apabila beritahu kepadanya berita bahawa anaknya Ammar bin Mu'az juga termasuk di kalangan orang-orang yang gugur syahid. Dia beritahu anak dia Ammar bin Mu'az syahid. Dia menjawab, apabila saya melihat Rasulullah dalam keadaan selamat, semua perkara yang menimpa saya menjadi kecil saja. Semuanya kecil saja asal Rasulullah selamat. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Ummu Mu'az, bergembiralah dan beritahulah berita gembira ini kepada keluarga mereka, kerana Allah telah meletakkan mereka semua dalam syurga dan diberi izin kepada mereka memberi syafaat kepada keluarga mereka. Beritahu kepada keluarga yang masih syahid ini bahawa suami mereka, anak mereka, adik-beradik mereka yang masih syahid semua masuk syurga belaka. Dan Allah Ta'ala izin mereka yang syahid ini boleh beri syafaat kepada keluarga dan anak beranak dia di hari kiamat kelak. Keluarga yang masuk neraka boleh lepas daripada neraka. Orang yang tak masuk neraka tak payah syafaat lah. Orang selamat dah. Ini kelebihan orang yang mati syahid. Dia boleh memberi syafaat kepada keluarga dia yang ditentukan berdosa masuk neraka. Diizinkan syafaat. Dengan sebab itu hari ini orang Palestin di Gaza, di tepi barat, bila ada anak beranak dia mati syahid, mereka menyambut, mereka berhari raya bergembira, kerana mereka percaya anak beranak yang mati syahid ini boleh beri syafaat kepada mereka pada hari kiamat kelak. Ummu Mu'ad menjawab, siapa lagi yang mahu menangis selepas ini? Kalau inilah kelebihan yang Allah beri, mengapa kita menangis lagi? Kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, doakanlah untuk orang-orang yang ditinggalkan oleh mereka. Rasulullah, tolong doa kepada anak beranak mereka yang masih hidup ini. Doa seorang Rasul diperkenankan oleh Allah. Bukan macam doa orang lain. Rasulullah SAW pun berdoa, ya Tuhanku,
hilangkan duka cita hati mereka, tukarkanlah bencana yang menimpa mereka dengan pengganti yang baik. Doa Nabi kepada keluarga para syuhada. Madinah dalam keadaan darurat. Pada malam 8 hari bulan Syawal tahun ketiga Hijrah, setelah kembali dari medan peperangan Uhud, Madinah dalam keadaan darurat. Walaupun dalam keadaan keletihan dan kesedihan, negeri Madinah dikawal rapi di segenap penjuru dan lorongnya, terutamanya kawalan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sangat-sangat disayangi itu. Mereka merasa bimbang kala-kala musuh datang kembali setelah mereka tidak berjaya memberi pukulan maut kepada bala tentera Islam, dan mereka tidak banyak mendapat hasil dengan kejayaan yang sedikit itu, di mana Nabi mengarahkan sahabat-sahabat dia mengawal Madinah, takut musuh mari serang balik. Kerana musuh tak puas hati, tak berjaya menghapuskan orang Islam, tak boleh mengalahkan orang Islam, mereka balik begitu saja, tak berjaya menghapuskan orang Islam. Maka Nabi bimbang, suruh sahabat-sahabat mengawal Madinah, takut ada serangan daripada musuh. Gerakan Hamraul Asad sebagai langkah keselamatan yang bijak, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mengarah bala tentera Islam bertindak mengejar musuh yang sedang bergerak pulang ke Mekah. Ini langkah untuk beri semangat kepada orang Islam. Setelah Nabi berehat sekejap di Madinah, Nabi suruh bersiap untuk mengejar musuh yang pulang ke Mekah. Ini perang Sarah. Langkah ini diambil di pagi keesokan harinya, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan orang-orang yang menyertai perang Uhud sahaja yang dibenarkan. Mereka yang pergi perang Uhud saja yang ikut, yang tak pergi perang Uhud tak diizinkan. Manakala orang-orang yang tidak menyertai perang Uhud tidak diizinkannya. Apabila pemimpin munafik Abdullah bin Ubay meminta untuk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak membenarkannya. Allah bin Ubay, ketua munafik, bermuka-muka nak tunjuk simpati, nak ikut Nabi, tak benar. Tetapi dia kecualikan kepada Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma. Ada anhuma tu, kerana Jabir dan ayah dia Abdullah ada sahabat Nabi, radhiyallahu anhuma. Apabila Jabir mengadu kepadanya bahawa sebab dia tidak bersama-sama dalam perang Uhud kerana ayahnya memerintahnya supaya menjaga saudara-saudaranya yang perempuan, kerana adik-beradik dia puang belaka, dia seorang lelaki. Ayah dia suruh Jabir, tunggulah adik-adikmu yang perempuan, aku nak pergi perang, dan aku tak tahu mati ke hidup. Dan memang ayah dia mati dalam perang Uhud. Jabir minta izin nak ikut. Tiba-tiba ayahnya gugur syahid dalam peperangan Uhud. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan pada Jabir, izin Jabir ikut serta dalam gerakan ini. Bala tentera Islam bertolak sehingga sampai di suatu tempat yang bernama Hamra, yang terletak 8 batu dari Madinah. Hamra ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan supaya berhenti di situ, berhenti berkemah di situ. Tiba-tiba mereka didatangi oleh Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai, salah seorang pemimpin Khuza'ah yang rapat dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di situ Nabi menerima kunjungan seorang yang bukan Islam. Dia bukan Islam. Ma'bad bin Abi Ma'bad al-Khuzai dari kabilah Khazi'ah.
di mana kabilah Khuza'ah ni rapat dengan anak beranak Nabi di zaman jahiliah. Dengan toki Nabi, keluarga Nabi. Rapat. Dia datang. Bertemu dengan Nabi. Dia menyatakan duka cita di atas apa yang berlaku kepada para sahabat radhiyallahu anhum dalam peperangan Uhud. Dia menyampaikan ucapan takziah. Sahabat-sahabat yang mati, dia tak Islam lagi. Dia terus memeluk Islam dan terus masuk Islam. Sepatutnya takut nak masuk Islam, tapi dia menunjukkan ikhlas dia. Dia mari ucap takziah dan dia terus masuk Islam. Ini pemimpin Khuza'ah. Rasulullah SAW meminta dia menemui Abu Sufyan yang belum lagi mengetahui berita Islamnya, bagi melemahkan semangat bala tentera musyrikin. Nabi tak umum dia masuk Islam. Nabi suruh dia pergi kejar, berjumpa dengan Abu Sufyan, pemimpin musyrikin, yang tak tahu dia ni dah masuk Islam. Adapun bala tentera musyrikin, mereka berbincang dengan hangatnya sama ada untuk melancarkan serangan semula atau pulang terus ke Mekah. Tentera kafir musyrikin memesyuarat nak serang balik ke nak balik Mekah. Akhirnya pendapat terbanyak bersetuju dilancarkan serangan kerana mengambil peluang dari sedikit kejayaan yang dicapai dalam peperangan Uhud. Mereka bersetuju nak serang mula kerana sudah berjaya sikit perang Uhud. Tiba-tiba datang Ma'bad bin Abi Ma'bad Al-Khuzai. Datang orang masuk Islam tadi, yang sembunyikan Islam dia. Bertemu dengan Abu Sufyan yang menyangka dia belum lagi menganut Islam. Bertanya kepadanya kalau dia tahu perkembangan yang berlaku di Madinah setelah peperangan Uhud. Tanya begitu. Ma'bad terus mengambil kesempatan bagi melancarkan perang saraf atau perang semangat kepada bala tentera musyrikin dengan menegaskan kepada Abu Sufyan, berwaspadalah, aku melihat telah keluar semula bala tentera yang sangat besar yang belum pernah aku melihat sepertinya. Mereka bergerak untuk bertindak balas. Kata Ma'bad, jaga puak tu balik semula, mari ramai lagi. Dia pelawak ni, dibenarkan pelawak, tak apa, diizinkan kerana perang saraf untuk menakutkan musuh. Berita ini menyebabkan tentera musyrikin merasa gerun. Mereka menggambarkan sudah tentu mereka yang ditambah lagi oleh orang yang tidak sempat bersama dalam peperangan Uhud. Sudah tentulah kalau tak mari perang Uhud ikut sama, padahal Nabi tak izin. Walaupun akhirnya mereka mengambil keputusan tidak mahu berperang kerana takut dipukul oleh tentera Islam. Mereka tak berani nak balik ke Mekah. Tetapi pemimpin mereka Abu Sufyan juga melancarkan perang sarah ke atas bala tentera Islam dengan menggunakan kabilah Abul Qis yang bertolak menuju ke Madinah supaya memberitahu kepada orang-orang Islam bahawa orang Mekah sedang berkumpul untuk memerangi mereka. Apabila berita itu sampai kepada orang Islam, semangat mereka makin bertambah. Lain orang Islam, bila dengar musuh nak mari serang, semangat bertambah. Iaitu suatu keadaan yang berbeza dengan orang-orang musyrikin. Orang musyrikin takut lagi balik, orang Islam nak lagi. Bersempena dengan itu Allah berfirman, Allah turunkan ayat dalam surah Al-Imran, alladzina istajabu lillahi war rasul min ba'di ma asabahumul qarh lilladzina ahsanu minhum wattaqaw ajrun azim alladzina qala lahumun nas innan nasa qad jam'u lakum fakhshawhum fazadahum imana وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله
wallahu dzu fadlin azim. Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya'ah fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Surah Al-Imran ayat 172 hingga 175. Maksudnya, orang-orang yang menjunjung perintah Allah dan Rasulnya supaya keluar menentang musuh setelah mereka mendapat luka-luka tercedera di medan perang Uhud. Untuk orang-orang yang telah berbuat baik di antara mereka dan bertakwa, ada balasan yang amat besar. Allah Ta'ala sebut mereka bertakwa, mereka mendapat pahala yang besar. Mereka juga ialah orang-orang yang diberitahu oleh orang-orang kepada mereka bahawa kaum musyrikin telah mengumpulkan tentera untuk memerangi kamu. Oleh itu hendaklah kamu gerun kepada mereka. Maka berita itu makin menambahkan iman mereka. Berita orang kafir nak serang, iman makin bertambah. Iaitu mereka berkata, cukuplah Allah untuk menolong kami, dan dia sebaik-baik pengurus yang terserah kepadanya segala urusan kami. Setelah pergi mengejar musuh, mereka kembali mendapat nikmat dan limpah kurnia dari Allah. Mereka tidak disentuh oleh sesuatu bencana pun, serta mereka pula menurut keredaan Allah. Dan ingatlah Allah mempunyai limpah kurnia yang amat besar. Sesungguhnya pembawa berita demikian itu ialah syaitan. Allah Ta'ala mengatakan orang kafir yang buat berita untuk menakutkan orang Islam itu syaitan, yang bertujuan menakut-nakutkan kamu terhadap pengikut-pengikutnya, kaum musyrikin. Oleh itu janganlah kamu takut kepada mereka. Jangan takut pada syaitan. Takutlah kepada aku, Allah, jika kamu benar-benar orang yang beriman. Allah turunkan ayat ini memuji mereka yang beriman bersama dengan Nabi SAW. Rasulullah SAW berada di Hamra'ul Asad selama 3 hari, 10, 11, 12 hari bulan Syawal, tahun ketiga Hijrah. Kemudian Rasulullah SAW pulang ke Madinah. Sebelum pulang, Rasulullah SAW telah bertindak menangkap Abu Izzat Al-Jamhi yang pernah ditawan ketika perang Badar, tetapi dibebaskan apabila dia mengadu tidak berharta untuk menubuh diri, dan dia mempunyai ramai anak perempuan. Pada masa itu dia dibebaskan dengan janji tidak melakukan tindakan bermusuh, tetapi dia telah mengingkari janji dengan mengubah syair yang memberi semangat untuk menentang Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan keluar untuk berperang di Uhud. Apabila ditawan, dia mengadu sekali lagi kepada Rasulullah SAW supaya dia dibebaskan. Tetapi Rasulullah SAW bersabda kepadanya, la tamsah aridaika bi Makkah ba'daha wa taqul khadamta Muhammadan marratain la khadamtu Muhammadan marratain la khada'tu bukan min tu ain, khada'tu Muhammadan marratain la yudaghul mu'min marratain min juhdin wahid. Khada'tu dengan ain. Awak jangan menyapu marwahmu kepada orang selepas ini di Mekah. Nanti kamu berkata, aku menipu Muhammad 2 kali. Ketahuilah, orang mukmin itu tidak harus disengat dari satu lubang sebanyak 2 kali. Orang beriman tak boleh ditipu 2 kali, tipu sekali cukup. Lalu diperintah ditatuhkan hukuman bunuh ke atasnya. Hukuman bunuh juga dikenakan. Hukuman bunuh juga dikenakan kepada pengintip yang bernama Muawiyah bin Al-Mughirah bin Abil As. Dia berada di Madinah setelah orang musyrikin pulang ke Mekah. Dan Sayyidina Uthman meminta supaya dia dilindungi
dilindungkan. Rasulullah minta Nabi maafkan dia. Rasulullah SAW memberi masa kepadanya 3 hari. Beri masa 3 hari supaya balik. Tetapi didapati dia tinggal di Madinah lebih daripada 3 hari dan menjalankan kegiatan pengintipan. Apabila tentera Islam tiba di Madinah, dia melarikan diri. Lalu Rasulullah SAW memerintah Zaid bin Harisah dan Ammar bin Yasir memburu dan membunuhnya. Buru dia, kejar dan membunuh dia. Peristiwa Hamra adalah sebahagian daripada peristiwa Uhud kerana hubungan dan sebabnya yang bertalian. Oleh itu para ulama menyebutnya dalam perkara perang Uhud dan sebahagian daripada pasalnya. Peristiwa ini memberi kemenangan moral yang besar kepada tentera Islam dan menjatuhkan kedudukan tentera musuh. Wallahu a'lam.